Hey guys, Assalamualaikum, what's up, pakai so welcome back to YouTube channel. Terima kasih pada mana yang subscribe, mana like, yang mana komen baik dan yang mana share. Terima kasih, moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Kembali lagi kita ke segmen Q&A. Engkau tanya, aku jawab. Jadi kat sini aku nak jawab soalan yang itu aku ada open kat story IG untuk apa-apa nak tanya. Jadi aku akan jawab kat sini. Cuma aku tanya tu tak berapa hari bulan dan video ni aku buat pun tak berapa bulan. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama daripada Hafiz Firdaus. Yuk, boleh ajarkan pengurusan emosi dan modal tak? Kalau buat ini masalah bila aku baca soalan, aku selalu tak faham dengan soalan apa yang korang bagi. Aku tak faham apa teknikal yang dia cakap, sama ada teknikal dia yang baik ataupun dia cakap teknikal aku tu alhamdulillah semua baik. So untuk menjawab soalan teknikal tu, kalau kau tanya teknikal kau baik, alhamdulillah. Tapi kalau cakap teknikal aku semua baik, ada yang baik, ada yang tak juga. Maksudnya normal. Bagi aku itu adalah benda normal. Ada yang juga analisa teknikal aku tak berjalan dengan baik, ada juga yang berjalan dengan baik. Tapi kalau nak cakap belajar pengurusan emosi dan modal, kau nak latihkan emosi kena daripada akaun real. Tak boleh akaun demo. Ulang-ulang aku cakap dekat live, emosi kena dekat akaun real. So tak boleh nak trade dekat akaun demo dengan bereasonkan untuk kau nak manage ataupun belajar kontrol emosi. Memang takkan jadi walaupun kau trade dekat akaun demo selama 10 tahun. Memang takkan jadi. So untuk nak ajar pengurusan emosi, deposit $50 ataupun deposit $100 ataupun lebih baik deposit yang mana kau mampu. Gunakan lot size yang berpatutan ataupun yang selari dengan capital yang kau deposit tu. Guna lot size yang baik. Tahan. Maksudnya belajar kat situ. Filter, tengok macam mana emosi kau. Ada individu yang aku pernah tengok $4, $3 merah dah koyak. So point kat sini, cuba latihkan emosi tu dekat akaun real. Dia bukan latihkan macam mana, tapi kat mana. Jawapan dia adalah dekat akaun real. Akaun demo tak boleh. Moga aku menjawab soalan. Soalan yang seterusnya daripada Bidik. Yo, apa favorite pair? Favorite pair aku kalau nak ikutkan dulu 2 tahun 3 tahun lepas, apa je pair yang ada setup aku masuk. NZD-JPY, Euro-JPY, Euro-AUD. Cuma aku tak masuk CHF-JPY, AUD-CHF. Dua ni memang aku tak masuk. USD-JPY pun jarang aku masuk. Jadi pair-pair lain tu aku akan filter. Apa-apa setup yang aku nampak yang aku faham dan aku boleh masuk entry, aku akan masuk. Kata full time trader, takkan nak fokus 1-2 pair je. Sebab kat situ cara aku buat pendapatan, kat situ cara aku cari income ataupun rezeki. So aku filter semua. Apa yang ada potensi untuk aku boleh masuk, aku akan masuk. Tapi but for now, dengan aku ada YouTube lagi, aku nak buat video apa semua, jadi masa aku dah kurang. Jadi aku ada satu fund manager yang handle aku punya satu account, dan dia as aku punya manpower juga, yang aku ajar dia apa semua, dia akan bagi aku macam okay, yuk ni ada potensi. Ataupun kadang dia tak nampak ataupun aku yang nampak, okay, Eurocat ada potensi masuk sell, tapi aku tak sempat. Aku just fast up kat dia, aku bagi tahu dia, okay, kau filter Eurocat ni ada bla 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 bla. Tapi kalau personal daripada aku hanya fokus gold, WTI, US30 dengan Nasdaq. Cuma yang paling banyak WTI dengan gold aku. Currency ada juga, tapi jarang. Ni kalau yang macam core, yang memang aku hardly fokus untuk macam aku nak masuk hari-harian, 4 pair yang aku sebut ni tadi. So itulah favorite pair aku. Harap menjawab soalan. Kita pergi ke soalan yang seterusnya daripada Daniel.W Farid. Tak ada buat meet and greet ke yuk? Kalau ada nak datang. Meet and greet ni paling banyak orang minta juga. Aku terima kasih, minta maaf sangat. Aku bukan siapa-siapa kalau nak meet and greet, tapi aku teringin juga nak buat benda tu kan. Cuma tak ada masa. InsyaAllah nanti lepas puasa ke, sebelum puasa ke, kita tak tahu. Aku tak tahu lagi. Tapi apa-apa aku akan bagi tahu dekat story IG ke, channel Telegram aku. Tapi kalau aku nak buat pun, aku akan update dekat aku punya media sosial punya platform, Instagram ataupun dengan channel Telegram. So kamu boleh follow Instagram aku Fokyok dan masuk ke channel Telegram aku Fokyok dari Circle. Terima kasih mana yang macam nak create me kan. Aku bukan siapa-siapa, tapi kita boleh lah lepak-lepak kan, borak-borak chill-chill macam tu. InsyaAllah nanti ada masa aku akan buat. Terima kasih. Kita pergi ke soalan seterusnya. Latif_Yusof. Setup mat dia kata. Setup, aku ingat setup yang paling banyak yuk guna untuk trade. Tak ada yang spesifik. Macam aku cakap tadi, aku bukan macam trader-trader yang kau kenal yang pakai entry zone ke apa benda. Tak, aku akan masuk entry based on apa yang harga bagi. Aku akan masuk entry, aku akan place aku punya position dengan apa yang aku nampak based on market bagi. Aku tak ada nak tunggu, oh okay, dia dah breakout, kita nak dia pull back. Aku nak minta dia pull back. Sebelum aku minta dia pull back tu, dia boleh terus jalan dulu sampai 50-200 pip, baru dia nak patah balik. Itu pun patah balik bukan as a pullback pun, patah balik terus buat kenaikan. So faham tak kat sini? Jangan minta dalam market, jangan minta dekat chat. Kita yang kena follow apa yang dia bagi. So kalau cakap based on setup apa yang guna, kalau dia bagi trendline breakout H1, aku akan masuk trendline breakout H1. Tapi macam mana kalau kau tak yakin dengan trendline breakout H1? Aku blend lah dengan moving average, aku blend lah dengan beberapa indikator yang membolehkan confluence aku tu mendatangkan keyakinan pada aku untuk entry. Apa-apa setup dia bagi, aku tak kisah. As long tujuan aku nak cari apa yang boleh aku nak masuk entry.
ni side bar candle, aku masuk. Kalau dia bagi, kalau dia tak bagi, dia bagi elite wave theory, aku masuk pakai elite wave theory. Dengan apa-apa setup yang dibagi, aku bukan minta, aku hanya follow apa yang market bagi, apa yang chat tu bagi. So dengan apa-apa setup pun aku masuk je kalau aku nampak dan faham. Okay, harap menjawab soalan. Kita pergi soalan seterusnya daripada Francisco. Tak tahulah nak agent macam mana. Hai bang, boleh ke trade menggunakan hanya satu teknik saja? Boleh, tak ada masalah. Macam aku lah cakap dekat soalan yang sebelum ni tadi, teknik is not about teknik. Dia bukan yang hanya semata-mata teknik tu je. Kalau ada satu teknik je yang boleh, benda tu satu teknik je boleh pakai, aku rasa aku dah pakai dah. Tapi macam aku cakap, aku pakai teknik tapi based on apa yang chat bagi. In fact, aku pernah cakap kat video sebelum ni, bagi aku teknik tak ada. Yang ada adalah kefahaman. Cuma teknik tu dinamakan, faham tak? Untuk satu method, satu kaedah yang kita boleh fokuskan. Tapi back to back, kalau kau tahu teknik, tapi kalau kau tak faham macam mana harga tu buat, apa yang berlaku dengan harga, kau memang tak boleh buat profit juga. Apa yang penting adalah faham apa yang harga tu buat. Dia macam main bola. Kalau kau memang skillet betul, memang boleh timbang bola kat dagu, kat kepala, kat telinga, kau memang pro skillet main bola. Tapi kalau kau tak faham how to work as a team, macam mana strategi untuk bermain, position kau macam mana, benda-benda lain yang bukan melibatkan skill kau, tak boleh juga kau nak main, tak boleh juga kau nak go on top, kau tak boleh nak pergi jauh juga. Sebab kau hanya tahu skill tapi kau tak faham the whole how things works. Maksudnya strategi, position, teams work, arahan daripada captain apa semua. Kalau kau tak faham benda tu, tak boleh pergi juga, tak boleh bergantung semata-mata skill kau sahaja. Okay, so kat sini kalau nak fokus satu teknik je, masalah lah. Sebab contohlah kau tahu teknik TLB H1 je, lepas tu kalau semua pair setiap hari tak ada pun keluar teknik trendline breakout H1 tu, akan kau tak masuk entry, akan tak boleh buat profit, takkan tak ada nak masuk position. Bulan depan baru ada trendline breakout H1. Jadi ambil tahu semua, fahamkan harga lebih penting. Jadi apa-apa yang market bagi, apa-apa yang harga buat, kita faham dan kita boleh cari position untuk masuk entry. Aku harap menjawab soalan. Ada Lishah ni tanya, sehari berapa kali trade? Tak tentu, kadang 2, kadang 3, kadang 5, paling banyak 7. Tengok pada keadaan market macam ni. Kita sedia maklum bulan 1 dengan bulan 2 tu market agak membiul, baik atas, baik bawah, ke atas, ke bawah. So dia macam agak mengganggu sikit aku punya emosi dan keadaan. Tapi sekarang kalau ikutkan, okay, kita tengok kat sini MT4 aku. Okay, ni kau boleh tengok aku ada masuk position gold. Ni account KWD, which is aku grow daripada 300 KWD and then aku dah withdraw. Ni account daripada 300 KWD. Dan kalau kau tengok video-video sebelum ni, aku ada grow account KWD. So inilah account dia. Jadi aku masuk 3 position je untuk hari ni. Ini pun tengah floating lagi, tengah tunggu lagi, aku tengah monitor. Ni account real, kau boleh tengok kat situ. Aku menggunakan broker Just Forex. So aku tengah masuk gold sekarang, tengah floating lagi. Dah 30 minit dah ni aku rasa ni dekat sini. So macam yang kau nampak, tak tentu. Kadang aku masuk WTI dengan gold. Aku tengok account mana, berapa capital aku. Maksudnya kalau macam tadi account aku 1000, aku akan pastikan capital aku tu melebihi sikit. Tapi kalau contoh capital aku $300, $500, satu account tu mungkin aku akan masuk satu setup je. Aku harap menjawab soalan. Soalan seterusnya daripada Faris Haziq. Ya, aku selaku peminat kau. Ya Allah, terima kasih Faris Haziq. Tak tahulah apa yang dia minat. Terima kasih banyak-banyak. Aku nak bertanya lah, kalau trade guna TF H1 pukul berapa kita nak close? Macam aku cakap dekat teknik trailing breakout H1 tu. Jadi kalau teknik breakout H1 tu aku dah sebut 20 pip hingga ke 60 pip memang boleh dapat. So kalau nak kata close bila tu, close bila profit lah. Tak semestilah kalau kata aku nak kata okay close lepas 2 jam. Tapi kalau lepas 2 jam tu dia tengah floating negatif, tak kena juga. Tapi let's say lah close profit tapi lepas 2 jam. Tapi kalau close profit tu baru jalan 2 jam, baru 20 pip, 10 pip, tapi kalau kau tak nak, tak kena juga. So dia ada pun dia tepat. Aku pernah cakap dalam video sebelum ni, dalam trading ni dia langsung tak ada benda yang tepat. Sebab dia berbalik pada diri masing-masing tu sendiri as a trader. So kalau nak kata dah profit, mungkin aku dengan certain amount, dengan certain lot size aku, dengan 15 pip aku dah cukup. Tak sampai sejam aku dah close kat H1. Tapi mungkin trader lain ataupun Haziq ni, dia nak 50 pip tapi 5 jam baru jalan 50 pip. So baru dia nak close. Boleh, tak ada masalah. As long benda tu mendatangkan hasil untuk kita. Okay, soalan yang seterusnya daripada Yi_Ziang. Yi Ziang ni macam nama ex-member aku sini. What advice for beginner? How much minimum deposit you suggest to invest for beginners? Aku tak tahu ni, orang Melayu ni kan, aku nak respon bahasa Inggeris macam tak kena. Takut lagi jauh. Editor aku lagi double pisang. Tapi kalau nak cakap bahasa Melayu, takut dia tak faham. So nak cakap macam mana ni? 3 hours later. My advice for beginner, tak kerti bahasa Melayu ke lah. Okay, aku translate pada siapa yang tak faham kat sini. Korang tak faham apa yang dia cakap ni, aku bagi tahu apa advice untuk orang baru, orang yang baru nak terjebak dalam bidang trading. Berapa minimum deposit yang aku sarankan untuk dia nak invest, untuk trade lah basically. Okay, saranan aku untuk trader baru yang baru nak terjebakkan diri dalam kancah forex trading, berapa minimum ataupun berapa deposit yang kau nak lakukan untuk kau nak start invest, ikut kemampuan masing-masing dan berapa modal yang kau sanggup risikokan. Kau kena faham satu benda, forex trading bukan skim cepat kaya, bukan jalan singkat untuk daripada kau depo 50 kau boleh nak withdraw 50,000. Tak boleh, bukan macam tu. Still dia investment
untuk bisnes, macam ibarat kau keluar satu modal RM1,000, kau dah meniaga air kat tepi jalan, dan boleh jadi satu hari ataupun seminggu tu tak ada satu pun orang beli air kau. Last semua modal kau terkubur, modal kau lesak semua. So maksudnya, faham tak? Benda yang sama dengan trade. Jangan ingat kau depo $100, $50, benda tu terus make money. Tambah lagi pada kau as a orang baru dalam trading, kau kena lalu fasa-fasa yang liku-liku dia. Jadi saranan aku untuk orang baru ataupun beginner, depositlah dengan kemampuan masing-masing. $20 untuk just belajar permulaan, nak tahu macam mana apa yang berlaku, macam mana dia punya flow, buy, sell, SL, TP, macam mana chart ni bergerak, apa yang naik, apa yang turun. So saranan aku, deposit yang mana kau mampu, dan pastikan deposit itu adalah modal ataupun duit yang kau willing untuk risikokan. Maksudnya kau floatkan duit ni dekat satu tempat yang memang kau tak nak kacau pun, tak nak ambil pun, bukannya expect terus 100% high return ke apa, tak. So ikut kemampuan masing-masing dan pastikan modal yang kau willing untuk riskan, sebab trading is a high risk profession. Dia bukan satu jalan singkat untuk kau terus kaya. Aku agak yang bagi soalan ni faham bahasa Melayu lah. Soalan yang seterusnya daripada Alif.Ridan. Yuk, apa setup yuk yang boleh konsistenkan profit? So Alif Ridan dia tanya, yuk apa setup yang boleh konsistenkan profit? Aku rasa soalan ni dia lebih kurang macam tadi. Aku jawab benda yang sama. Dengan aku tak ada benda setup yang boleh konsistenkan aku profit. Sebenarnya nak konsistenkan profit tu bukan pada setup, tapi pada individu tu sendiri, pada trader tu sendiri, pada trading style tu sendiri. Maksudnya cara kau trade macam mana. Ada je orang yang kaedah boleh buat profit, tapi kalau dia emosi, dia tamak, dia tak tahu manage dia punya psikologi, dia tak boleh manage dia punya mindset, dia tak boleh manage dia punya account, dia tak boleh manage dia punya risk to reward, sama juga tak ada yang konsisten. Apa yang mendatangkan konsisten tu daripada trader tu sendiri, daripada individu tu sendiri, daripada dia punya mindset, psikologi dia sendiri yang menentukan dia konsisten atau tak. Sebab konsisten ni dia subjektif. Dia bukannya yang memang kau kena profit, kau deposit $500, kau profit $2,000 setiap bulan. Tak, itu bukan konsistensi. So kalau kau tanya aku apa yang boleh konsistenkan aku profit, tak ada setup yang bolehkan aku konsisten profit. Kalau ada, aku dah kongsikan dah dekat YouTube. Aku willing to share dah untuk semua. Memang seronok semua dah dapat semua satu setup, semua satu setup tu berjaya buat profit, semua berjaya buat duit, semua happy. Aku lagi double triple happy. So apa yang menjadikan benda tu konsisten adalah trading style masing-masing, trader tu sendiri, individu tu sendiri. Kalau macam dari side aku pula, aku ulang-ulang cakap. Aku kan suka ulang-ulang cakap sampai orang komen suka ulang-ulang, tapi inilah sebabnya. Sebab aku nak bagi tekankan dan aku nak kau faham. Aku trade based on apa yang harga tu bagi. Dia bagi setup A, B, C, D, Z, semua aku masuk. Semua setup tu aku masuk as long aku faham apa yang harga tu bagi. Tak ada one specific teknik ataupun setup. Harap menjawab soalan. Okay, soalan yang terakhir ni daripada My Maria Eksha. Mana lagi untung, join copy trade atau follow signal? Ni soalan yang baik daripada kawan kita My Maria Eksha ni. Mana lagi untung, join copy trade ataupun group signal? Bagi aku dua-dua tak ada yang menguntungkan. Apa yang lagi seronok adalah kau trade sendiri. Sebab tu aku selalu cakap kat channel Telegram aku, apa yang aku kongsikan dah kat YouTube semua, apa yang aku dah ajarkan secara percuma, aku bawa dekat channel Telegram dengan apa signal yang aku mampu kongsikan. Aku bagi video forecast, aku bagi reason apa aku entry, aku bagi video analisa pula. Tujuannya supaya kau ambil benda tu, gabungkan dengan apa yang aku dah kongsikan kat YouTube, apa-apa education, apa-apa yang aku kongsikan yang boleh kau dapat faham, dapat knowledge, dapat ilmu. Kau gabungkan dengan apa yang aku dah bagi kat channel Telegram untuk rujukan kau kemudian hari. Kau nak backtest, kau nak belajar trade sendiri, semua benda tu tujuan untuk trade sendiri. Sampai bila nak follow signal? Kalau nak buat copy trade, aku tak pernah jumpa lagi copy trade yang bertahan lebih setahun. Mungkin ada, cuma aku tak jumpa lagi. Mungkin ada, cuma aku tak jumpa lagi. Kalau ada, bagi tahu, tak ada masalah. So macam aku cakap, bagi aku dua-dua ni tak menguntungkan, melainkan kau faham ataupun kau tahu macam mana nak follow signal. Even aku sendiri pun bagi signal, ada juga yang hit stop loss, ada juga yang banyak profit dan ada juga yang stop loss. So belajar trade sendiri. Masuk ke channel aku, tak ada masalah. Belajar tengok apa. Contoh aku bagi gold buy, buka chat, analisa, double check. Kenapa yuk buy? Okey tak? Aku setuju tak dengan analisa yuk buy? Oi, kenapa aku nampak sell? Tak payah follow aku, masuklah sell. Faham tak? Tapi kalau kau analisa nampak buy juga, masuk buy. Simple as that. Jadi dua-dua ni kalau kau tanya aku, copy trade ataupun signal, tak berbaloi. Yang lagi seronok trade sendiri. Loss atau profit, setup kau sendiri. Loss atau profit, duit kau sendiri. Loss atau profit, kaedah method kau sendiri. Loss atau profit, benda tu lagi mengajar kau untuk get better in the future. So aku rasa itu je soalan yang aku jawab dulu. Tak silap aku ada berapa tadi, 9 ke 10 macam tu. Aku tak dapat nak kongsikan banyak. Itu pun banyak bagi aku. So aku jawab dengan cepat-cepat lah. Aku harap apa yang aku sampaikan kau semua faham. Jadi guys, kau jangan lupa follow Instagram aku Fokyok. Kau jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyok. Dan jangan lupa masuk ke channel Telegram aku Fokyok Trading Circle. Semua yang aku sebutkan tadi, link ada dekat description. Nanti apa-apa aku akan update dekat aku punya media sosial. Nak grade and meet ke, nak apa-apa benda, kontes, trading kontes, giveaway, live trade Zoom, semua aku akan update dekat aku punya media sosial. So thank you yang mana stay sampai habis. Aku minta maaf kalau sepanjang jawab soalan dari kasar bahasa tersilap kata. Aku minta maaf. Semua tuannya gurauan. Kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membelikan Dusty. Good luck, all the best and Assalamualaikum. How's that Flow Montana? Bitch, you know it's Flow Montana.